Setiap kali belanjawan negara dibentang, kelompok berpendapatan pertengahan atau M40 kerap tersisih meskipun mereka antara yang banyak menyumbang kepada ekonomi negara. Agak menyedihkan, M40 sering terlepas kelebihan dan manfaat seperti yang banyak dinikmati B40, sedangkan turut terjejas akibat pandemik di mana penutupan sektor ekonomi yang menyaksikan penutupan operasi syarikat, pembuangan pekerja dan tanggungan beban hutang. Untuk itu, pembentangan bajet 2023 pada Jumaat, kelompok itu berharap mereka tidak terkecuali dalam pelan belanjawan negara. Nur Farhana Ismail berpandangan semenjak pandemik melanda, bukan B40 sahaja yang terkesan tetapi M40 juga merasainya. Malah beliau berpandangan golongan M40 terutama di kawasan bandar tidak wujud kerana dengan kos sara hidup yang tinggi, mereka boleh dianggap sebagai miskin bandar dan kadang-kala lebih memerlukan bantuan berbanding B40. Kurangkan lagi teks lah sebab kami ni pembayar cukai juga. So disebabkan kerana bila mana gaji lagi tinggi kan. Jadinya kami punya cukai pun tinggi dan kos sara hidup pun makin naik, harga barang makin naik. Jadinya dengan kos perjalanan. Cukup bulan tu macam mana banyak keadaan hidup puan dan suami? Alhamdulillah buat setakat ni kami okey lagi. Cuma kadang-kadang bila dah sampai macam pertengahan bulan tu kita kira macam kena cut. Pendapat sama turut disuarakan Nazli Yusof yang berpendapat penilaian M40 sebenarnya atas slip gaji sahaja. Tetapi hakikatnya tidak ada apa yang diperoleh selepas ditolak kos perbelanjaan. Lagi-lagi M40 yang mempunyai bilangan anak ramai. Sepatutnya pihak kerajaan perlu untuk memikirkan jugalah berkenaan dengan kesan-kesan pandemik yang mana banyak yang mana T20 pun dah turun, M40 pun mungkin dah sampai ke peringkat B40, jadi biar bajet tu secara merangkumi keseluruhan lah. Tidak tertumpu kepada B40 saja. Selain mengurangkan cukai pendapatan, kerajaan boleh mempertimbangkan untuk pemberian subsidi dan membantu memudahkan M40 memiliki kediaman sendiri. Untuk teks tu, bagi saya kalau kata ikut berbanding dengan negara-negara lain, teks diorang agak mahal. Tapi diorang, kelebihan kepada diorang pula adalah belajar secara percuma. Lepas tu kalau kata untuk pergi ke hospital pun secara percuma walaupun teks diorang tinggi. Kalau betul-betul pada pandangan saya, even though kerajaan nak ambil dalam 10% untuk teks, tapi inisiatif kepada parents, anak-anak atau lebih kepada masyarakat ni berbaloi. Sekarang ni memang tak berbaloi ke? Bagi saya kalau 6% ni dengan inisiatif yang macam ni, jalan pun berturap, tak berbaloi lah. Sementara itu, Pengarah Penyelidikan Institut Penyelidikan Khazanah Dr. Suraya Ismail berkata, krisis COVID-19 memberi tamparan hebat terhadap tahap pendapatan rakyat Malaysia. Ia menyebabkan ada golongan M40 ada yang tergelincir ke dalam kategori berpendapatan rendah B40. Untuk itu, beliau menyarankan kelompok ini turut dibantu dengan pemberian subsidi bersasar, terutamanya bagi M40 yang mempunyai tanggungan keluarga yang besar. Dengan dulu COVID, lepas tu sekarang pasaran global dan nilai mata wang kita pula sekarang inflation. So dalam bab ini banyak bantuan diperlukan supaya tidak ada isi rumah yang bankrupt, tidak akan terkesan hidup dia. So bantuan kena bagi saya lah untuk memastikan kelangsungan kehidupan, mesti ada bantuan untuk sehinggalah ke B70. Ditanya bagaimana medium pelaksanaannya, ini jawapan beliau. Apa-apa kerajaan nak buat, nak tolong supaya tak ada tirisan ni, kena ada satu registry lah, social registry. Jadi kita tak biasa buat ni social registry, di mana kalau kita tengok negara-negara yang ingin membuat bantuan sasaran bersasar, kena ada social registry. Maknanya kata kita tahu family ni kerana dia ada 4 orang anak, gaji 2,000 tak cukup. Jadi bantuan akan datang. Tambahnya, dengan mewujudkan pangkalan data, golongan M40 yang terbeban boleh dibantu tanpa wujudnya ketirisan.